Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Buka surah 227. Baik. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita sampai pada bab yang ke-43, bab ma jaa fil khilafah. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan perkara menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai muka surat 227 bagi edisi Rumi, bagi edisi Jawi. Muka surat tak ada yang Jawi, tak ada Jawi. Mau apa? Belum jumpa lagi. Okey. Baik. Kita baca dulu hadisnya. An Abdullah bin Umar qala qila li Umar bin Al-Khattab law istakhlafta qala in astakhlif faqad istakhlafa Abu Bakr wa in lam astakhlif lam yastakhlif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Daripada Abdullah bin Umar katanya, ada orang berkata kepada Umar bin Al-Khattab, jikalau engkau menjadikan khalifah, kata laki-laki ini, wahai Umar, bolehkah kamu wasiatkan atau kamu namakan siapa-siapa yang akan menjadi pengganti kamu selepas kamu tidak ada lagi menjadi khalifah? Maka kata Sayyidina Umar, kalau aku jadikan khalifah, maka sesungguhnya telah menjadikan khalifah oleh Abu Bakar. Dan jika tiada aku jadikan khalifah, tiada menjadikan khalifah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Jadi laki-laki ini datang berjumpa dengan Nabi Muhammad, menyuruh berjumpa dengan Umar Al-Khattab, minta supaya Sayyidina Umar Al-Khattab memberikan nama penggantinya. Berikan nama pengganti dia. Selepas Khalifah Umar, siapa pula yang nak menjadi Khalifah? Maka kata Sayyidina Umar, kalau aku melantik pengganti selepas aku ni mati, aku dah buat macam Abu Bakar. Sebab sebelum Sayyidina Abu Bakar mati, Abu Bakar menamakan Umar sebagai pengganti. Kalau aku tidak menamakan pengganti aku, maka aku ni memperbuat macam Rasulullah buat. Sebab Rasulullah tidak pernah menamakan penggantinya kalau Rasulullah wafat. Abu Bakar sebelum mati, dia menamakan Umar. Sebelum Abu Bakar mati, dinamakan Umar sebagai penggantinya. Tetapi Nabi Muhammad sebelum wafat tidak menamakan siapa-siapa untuk menjadikan khalifah. Jadi adakah di sini perbuatan Sayyidina Abu Bakar itu menjadi bid'ah? Sebab menamakan Umar Al-Khattab menjadi pengganti. Sedangkan Nabi tidak memperbuat, yakni tidak diumumkan kepada orang ramai pengganti Rasulullah untuk menjadi khalifah ialah Abu Bakar. Jadi persoalannya, adakah Sayyidina Abu Bakar itu melakukan bid'ah? Baik, tuan-tuan dirahmati Allah, inilah jawapan yang kita baca pada malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada hadis-hadis yang akan kita baca pada malam ini. Ketahuilah wahai saudaraku, menjadi khalifah Rasulullah itu ialah menjadi ganti Rasulullah di dalam menjalankan hukum Allah yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada wafat Nabi. Itulah makna khalifah Rasulullah.
Apa makna khalifah Rasulullah? Khalifah Rasulullah ni bukan makna menjadi Rasul. Bukan makna menjadi khalifah ni menjadi Nabi. Tidak. Dia menjadi wakil atau menjadi pengganti untuk menjalankan hukum Allah Ta'ala yang telah diperbuat oleh Nabi SAW. Menurut sebagaimana yang dijalankan oleh Rasulullah. Itulah makna khalifatul Rasul. Bukan dia jadi Nabi. Dia cuma menjadi pengganti untuk menjalankan kerja-kerja penghukuman, pelaksanaan pemerintahan mengikut hukum Rasulullah. Maka menjadi khalifah itu boleh dijadikan oleh khalifah Rasulullah itu yang mau kembali ke rahmatullah, dan boleh dengan beberapa jalan yang lain daripada itu. Maka kata pengarang kitab ini, menjadi khalifah itu boleh dijadikan oleh khalifah Rasulullah yang mau kembali ke rahmatullah. Dia kata boleh orang yang menjadi khalifah memberikan nama sebelum dia wafat untuk siapa-siapa menggantinya. Ataupun boleh juga dengan beberapa jalan yang lain yang akan kita sebut dalam pelajaran kita pada hari ini. Bermula dalil jalan yang menunjukkan atas harus boleh menjadi khalifah dengan dijadikan khalifah yang mau kembali ke rahmatullah itu berdasarkan kepada satu hadis oleh Abu Isa At-Tirmizi. Bolehkah seseorang pemimpin sebelum dia mati, dia menamakan siap-siap siapa penggantinya? Dia sakit, maka dia rasa dia tak lama dah. Dia kata kalau aku mati, kamu lantik orang ni jadi khalifah. Bolehkah seseorang memperbuat yang demikian? Baik, hadisnya begini. An Abdullah bin Umar qala, qila li Umar bin Al-Khattab, law istakhlafta, qala in astakhlif faqad istakhlafa Abu Bakr. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alim, namanya ialah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, yakni anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Katanya telah dikata orang dan diberi ingat akan orang kepada bapakku yang menjadi khalifah Rasulullah, namanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada waktu sakit mau kembali ke rahmatullah. Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis ini, katanya masa bapa aku sakit sebab nak mati. Macam mana yang dia tahu sakit nak mati ni ustaz? Sebab Sayyidina Umar 3 hari selepas ditikam tu dia sakit. Masa nak semayang subuh ditikam. Bukan terus mati, di balik rumah diubat, 3 hari tu dah sakit dah. Tak boleh dah nak bangun, nak berjalan tak boleh. Jadi dia dah tahulah dia nak mati. Maka dalam tempoh 3 hari sakit itu, sahabat-sahabat yang lain ni datang tanya pada Sayyidina Umar, adakah tuan hamba ni sudah sedia maklum tuan hamba ni sakit teruk? Entahkan tuan hamba ni kembali ke rahmatullah, tinggallah kami macam ayam tidak ada ibu, atau tinggal seperti kambing tiada ada gembala. Maka kacaulah orang yang tinggal tak kala tidak ada kepala dan tidak ada pemimpin dan tidak ada pemelihara, dan boleh jadi berbahaya pada akhirnya. Barangkali bergaduh orang ini mau jadi kepala, atau orang ini mau jadi kepala hingga berbunuh-bunuhan sesama orang Islam. Apalah kiranya tuan hamba jadikan seseorang yang siapa-siapa yang tuan hamba nampak yang patut menjadi khalifah Rasulullah, bolehlah tuan hamba wasiatkan dan angkatkan dia menjadi daripada masa hidup tuan hamba. Kerana kalau tuan hamba meletakkan sesiapa menjadi khalifah, tiada siapa boleh menarik diri daripada menduruk dan mendengar apa perintah khalifah yang tuan hamba letakkan itu. Jadi orang yang datang ziarah ni tanya kepada Sayyidina Umar yang sedang sakit akibat ditikam. Kata mereka, tuan lantiklah seorang orang yang boleh dijadikan khalifah. Maklum sajalah tuan ni pun kami nampak tak apa nasihat lah. Kalau tak dilantik siap-siap, kami takut nanti akan bergaduh kerana berebut kuasa, akan bergaduh kerana nak jadi kepala. Dan bila dah tak ada kepala, negara kita berbahaya. Kalau tuan dah lantik siap-siap, tak ada siapalah yang berani bantah. Sebab ini pelantikan daripada Umar Al-Khattab.
Bila dikata begitu kepada Sayyidina Umar, lalu Sayyidina Umar menjawab, adalah perkara menjadikan khalifah sebelum mati itu, sebelum mati aku, adalah harus pada syarak. Jika aku jadikan khalifah itu siapa-siapa yang aku nampak patut menjadi khalifah, kerana sesungguhnya orang yang lebih baik daripada aku ada memperbuat demikian, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, khalifah pada Rasulullah, yaitu ketika Sayyidina Abu Bakar sakit mau mati, telah diangkatnya aku menjadi khalifah Rasulullah, menggantinya selepas daripada matinya. Maka jikalau aku membuat sepertinya, tiadalah aku mengerjakan bid'ah. Jawab Sayyidina Umar, aku boleh lantik siapa-siapa di kalangan kamu yang aku nampak layak untuk menjadi khalifah. Sebab sebelum Abu Bakar wafat, Abu Bakar menamakan aku sebagai khalifah. Maknanya kalau aku buat, tidaklah aku dipanggil sebagai bid'ah, sebab diperbuat oleh sahabat Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, apa yang diperbuat oleh sahabat-sahabat khalifah Rasulullah, maka perbuatan itu walaupun Nabi tidak buat, tidaklah dipanggil sebagai bid'ah. Jadi janganlah kita kata semayang tarawih 20 rakaat itu bid'ah. Janganlah kita kata kunut selepas subuh itu bid'ah, sebab ia yang diperbuat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di sini dalilnya. Kata Sayyidina Umar, kalau aku lantik pengganti aku pun, aku tidak dikira sebagai bid'ah. Sebab Abu Bakar yang buat. Aku ni menjadi khalifah sebab Abu Bakar yang lantik aku sebelum Abu Bakar mati. Jadi tidaklah pernah dipanggil sebagai bid'ah. Baik, kalau aku tidak mau lantik, aku mati saja-saja, aku tak mau lantik pengganti aku sementara aku hidup, adakah salah perbuatan aku? Wa illam astakhlif lam yastakhlif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika sekiranya tiada aku membuat seperti Sayyidina Abu Bakar, yakni tiada aku jadikan siapa-siapa menjadi khalifah menggantikan aku, tiadalah juga aku berbuat bid'ah. Dan harus juga yang demikian, kerana Nabi SAW tidak melantik secara terang-terangan siapa-siapa menjadi khalifahnya selepas daripada wafat Nabi SAW. Kata Sayyidina Umar, kalau aku tak mau lantik pun tidak mengapa. Sebab Rasulullah pun tidak melantik siapa-siapa menjadi khalifah sebelum Rasulullah wafat. Jadi di sini kita dapat dua keputusan. Keputusan yang pertama ialah Nabi Muhammad sebelum wafat tidak menamakan siapa-siapa secara khusus menjadi khalifah. Yang kedua, harus siapa-siapa yang menjadi pemimpin menamakan orang yang menjadi ataupun bakal menggantinya selepas dia tidak ada, atau selepas dia kencing, atau selepas dia letak jawatan, maka harus dia namakan siap-siap. Saya akan letak jawatan 20-20. Pengganti saya ialah ... Hukumnya harus. Tak salah. Jadi dua-duanya itu ada diperbuat. Seorang diperbuat oleh Abu Bakar As-Siddiq dan satu lagi diperbuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang kita bacakan ini panjang kisahnya, dan hadis ini ialah hadis yang sahih. Baik. Khalifah Rasulullah yang pertama ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Adakah menjadi khalifahnya itu diangkat oleh orang Islam atau dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khalifah yang pertama selepas Rasulullah wafat ialah Abu Bakar bin Abu Bakar Siddiq, ataupun namanya Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu an. Dia tidak dipanggil dengan nama Abdullah sebab dia dipanggil dengan Abu Bakar, sebab itu nama yang lebih glamour pada dia. Sebab dia mempunyai anak-anak perempuan, maka dia dipanggil sebagai Abu Bakar, bapa kepada anak-anak perempuan, iaitu Aisyah dan Asma. Jadi orang yang ada anak perempuan dipanggil sebagai Abu Bakar. Kalau tuan-tuan nama Abu Bakar tak ada anak perempuan macam, taklah salah. Sebab kita boleh mengambil sempena daripada nama sahabat. Ambil sempena daripada nama sahabat ni, walaupun nama sahabat tu pelik, maka boleh, harus hubung nama tu. Contohnya namanya ialah orang yang masa muka, bermasa muka, namanya Abbas, maka bolehlah dipanggil Abbas.
walaupun masa muka. Sebab ada sahabat Nabi namanya Abbas, diambil sempena dengan nama daripada sahabat-sahabat Nabi. Hukumnya harus, malah sunat diambil nama, ambil barakah daripada mereka. Baik, katanya adalah menjadi khalifah Sayyidina Abu Bakar itu ialah dengan membai'ah. Membai'ah ni maknanya membuat persetujuan damai, persetiaan, janji setia, mengangkat sumpah sama-sama, bersetujuan daripada sahabat-sahabat Nabi SAW yang mempunyai kekuasaan dan yang tidak mempunyai kekuasaan. Seluruh sahabat-sahabat Nabi bersetuju, sama ada yang mempunyai jawatan sebagai exco, ahli mesyuarat kerajaan negeri Madinah, ataupun adun biasa saja. Semuanya bersetuju untuk dilantik menjadi Abu Bakar sebagai khalifah. Sungguh juga tidak ada jadi khalifahnya dengan wasiat Nabi terang-terang, tetapi ada wasiatnya, ada isyaratnya yang Nabi buat. Memang sebelum Nabi wafat, Nabi tak sebut Abu Bakar pengganti aku. Nabi tak sebut, tetapi isyaratnya itu ada. Isyarat yang Abu Bakar ni layak. Masa bila isyarat daripada Nabi ni? Iaitu, kata ulama, perbuatan Nabi menyuruh Sayyidina Abu Bakar menggantikan tempat Rasulullah sebagai imam sembahyang 5 waktu di masjid. Itulah menunjukkan Sayyidina Abu Bakar lebih dahulu dikemukakan menjadi gantinya selepas daripada wafat Nabi SAW. Memang Nabi Muhammad tidak menamakan Abu Bakar sebagai khalifah, tapi kita boleh tengok isyarat. Isyaratnya masa Nabi gering, masa Nabi sakit, Nabi suruh Abu Bakar menjadi imam sembahyang 5 waktu. Mana lebih besar, tuan-tuan? Sembahyang ke dunia? Sembahyang ke dunia yang besar? Dunia ke sembahyang? Sembahyang lah besar. Dunia ada apa? Sekali mati dunia. Esok lusa matilah kita. Tapi yang kekal sembahyang, ibadat kita. Sebab tu sembahyang lagi besar daripada dunia. Orang hari ni faham dunia lagi besar daripada sembahyang. Tak payah sembahyang, tak apa. Sibuk ni kata dia. Orang nak kenuri kenara, dia sibuk nak sembahyang. Sembahyang. Tuhan fahamlah aku ni sibuk. Akhirnya tak sembahyang. Ya, tu yang saya kata tu, dia ingat Tuhan tu pak saudara dia agama. Tuhan faham. Semayang tu besar, kenuri kenara ni tak besar. Semayang tu lagi besar. Jadi dia kata di sini, manakala agama diserahkan dan digantikan kepada Abu Bakar, maka dunia tu lebih lagi aula kepadanya. Kalau semayang pun Nabi serahkan pada Abu Bakar untuk jadi imam, setakat dunia ni takkan Abu Bakar tak boleh jadi ketua. Semayang ni benda besar. Pun Abu Bakar dilantik, takkan dunia nak uruskan pokok kurma, nak uruskan masyarakat, nak uruskan perniagaan, nak uruskan ekonomi ni, tak boleh serah kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka dengan sebab itulah Abu Bakar dipersetujui untuk menjadi Khalifatul Rasul. Dan ada beberapa hadis yang menunjukkan atas Sayyidina Abu Bakar dikehendaki Nabi menjadi khalifahnya, tersebut di dalam Sahih Bukhari dalam bab al-istikhlaf. Daripada situ kita boleh lihat apa dalilnya yang Nabi Muhammad ni berkenaan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Satu hari seorang laki-laki sahabat Nabi namanya Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Amru Al-As ini adalah sahabat karib kepada Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Dua-dua ini adalah pemimpin orang-orang kafir Quraisy yang masyhur. Seorang Khalid Al-Walid, belum Islam dia adalah pemimpin perang yang sangat berani. Dan selepas Islam pun dia seorang jeneral yang sangat berani. Dia masuk Islam lewat sikit, sebab dia takut Rasulullah nak apa-apakan dia. Maka dia lari daripada Mekah bersama dengan Amru Al-As. Bila mereka melihat umat Islam tidak dibunuh, umat Arab kafir Quraisy tidak dibunuh oleh Rasulullah. Rasulullah tidak merosakkan rumah orang Arab Quraisy. Khalid bin Walid kata, baik benar Rasulullah ni. Aku sangkakan dia akan bunuh orang Mekah. Aku sangkakan dia akan rosakkan orang-orang Mekah. Rupa-rupanya Rasulullah melayan orang Mekah dengan begitu baik sekali selepas Rasulullah datang semula ke Mekah.
mengislamkan orang-orang Arab Quraisy. Sangka Khalid dan sangka Amru al-As bahawa Nabi Muhammad ini akan balas dendam. Rupa-rupanya Nabi Muhammad tidak membalas dendam. Nabi Muhammad menaiki unta Rasulullah yang bernama Qashwa, ditunduknya kepala Rasulullah, langsung tidak diangkatnya muka Rasulullah, tak diangkatnya kepala, tunduk dengan tawaduk masuk dalam Mekah. Padahal bumi Mekah itulah tempat orang nak bunuh Nabi, orang hina Nabi, orang pukul Nabi, orang seksa Nabi, orang seksa umat Islam yang duduk di Mekah. Jadi orang Mekah ni takut bila Nabi datang balik selepas hijrah, takut nak dirosakkan rumah, nak dibunuh, nak dirampas harta. Sebaliknya sangkaan mereka meleset. Nabi Muhammad dengan begitu baik sekali layan mereka, tak tumpah walau setitik darah pun, tidak menyakitkan hati mereka. Tunduk saya duduk di atas unta, tak cakap, jalan saja. Tawaduknya Rasulullah, menangnya tak menyakitkan hati orang. Kita hari ni kalau menang pilihan raya kecil, agak-agak je mana? Saya tanya pada tuan-tuan, bagaimana kalau YB itu diumumkan dengan ini, diumumkan calon menang dengan majoriti 2,400, saya isytiharkan, agak-agak je mana? Di lambungnya YB, angkat tangan kedua-dua belah, lambung, hore. Yang kalah tu jadi apa? Tak masuk dewan dah, lari cabelik buk terus. Kalau mari kena apa? Kena bu pendek, bu panjang, bu. Itulah suasana pilihan raya kita. Kita kata kita ikut Islam, betul ke kita ikut Islam? Cara menang pun tak ikut Nabi. Nabi mana ada menyakitkan hati orang yang kalah? Nabi tak ada. Nabi takkan buat macam itu. Sebab nak kena jaga hati orang. Kalah ke menang ke, kita masih bersaudara. Tapi hari ni bila menang, lambung, hore. Itu belum masuk lagi puak-puak bawa bunga malai, sampai tak nampak kepala. Penuh dengan bunga semua. Kena jaga hati orang. Kalau saya, tuan-tuan, saya tengok keadaan itu jauh sangat kita daripada suasana kemenangan Rasulullah. Kemenangan Rasulullah dengan tawaduk. Tawaduk. Kalau saya membuat ucapan sulung saya sebagai YB, tuan-tuan, ini adalah amanah daripada Allah. Saya ucap terima kasih kepada semua orang yang memangkah dan yang tidak memangkah saya. Selepas ini tidak ada lagi belah sana dan tidak ada lagi belah sini. Selepas ini kita semua adalah satu. Marilah kita bekerjasama, berpakat, bekerjasama menyelesaikan masalah rakyat. Saya tidak boleh membuat kerja saya seorang kalau pihak-pihak tuan-tuan tak bantu saya. Saya menyeru pada wanita-wanita UMNO supaya kita bersama-sama dengan Muslimat PAS dan keadilan untuk menjaga kebajikan wanita-wanita dalam DUN kita. Kita akan membuatkan projek-projek untuk membangunkan ekonomi wanita-wanita, ibu-ibu tunggal dan sebagainya. Bagi pemuda-pemuda PAS, pemuda UMNO dan keadilan, marilah kita bekerjasama untuk menjaga kampung DUN kita daripada budaya hidugam, dadak, mak rempit dan sebagainya. Supaya pemuda-pemuda dalam kawasan kita adalah pemuda-pemuda yang hebat, tanpa mengira latar belakang politik dan sebagainya. Bagi tuan-tuan yang mempunyai keanggotaan dalam mana-mana parti, marilah kita bekerjasama untuk mengimarahkan masjid, menjaga perpaduan, supaya kampung dan DUN kita dirahmati oleh Allah. Inilah yang saya minta kepada tuan-tuan. Saya bukan wakil rakyat serta tutup parti. Saya adalah wakil rakyat untuk semua parti yang menjadi rakyat pada DUN ini. Terima kasih. Agak-agak ada tak tuan-tuan YB buat ucapan macam itu? Ada. Bila tuan-tuan lantik saya jadi YB, insya-Allah. Tuan-tuan lantiklah saya, insya-Allah. Itulah yang akan saya buat. Dan itulah sepatutnya YB buat. Ambil macam mana Rasulullah buat. Yang banyak berlaku hari ini, inilah kemenangan kita. Wah, sudah tuan-tuan. Kita berusaha selama ini. Wah, sudah tuan-tuan. Kemenangan rakyat. Woi, cungenya.
Orang takut tuan-tuan. Ni, hak Nabi sebut ni, hak saya cakap ni. Akhlak kita, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak tinggi suara. Barulah orang boleh jadi baik, jadi baik, jadi baik, jadi baik. Akibat daripada tak baik macam ni tuan-tuan, kalimah Allah orang pinjam. Perpecahan yang datang daripada politik, kalimah Allah orang ambil. Relax. Malah ada orang Islam yang bersetuju kalimah Allah orang kafir pakai. Subhanallah. Ni nama apa ni? Mimbar. Siapa baca khutbah? Tok Imam. Mimbar, ni mimbar. Ini nama apa abang? Sejadah. Tok Imam sujud. Sekarang pihak gereja nak pinjam mimbar ni, nak buat ceramah hari Ahad di gereja. Tuan-tuan nak bagi tak? Tuan-tuan nak bagi tak? Sejadah ni Hindu, di kuil Hindu nak pinjam sebab dia nak buat akad nikah Hindu. Pengantin nak duduk situ, dia pun nak duduk. Dia nak pinjam sejadah. Tuan-tuan bagi tak? Bagi tak? Tak bagi. Kalau mimbar tuan-tuan tak bagi, kalau sejadah tuan-tuan tak bagi, kenapa kalimah Allah tuan-tuan bagi? Faham tak rasional dia tuan-tuan? Kalau sejati ni, mimbar ni pun kita tak boleh bagi Kristian pakai, pasal apa kalimah Allah kita boleh kata bagi? Kalau tuan-tuan kata kalimah Kristian boleh pakai kalimah Allah, bagi pinjam gereja ni, bagi pinjam pada Hindu, mereka pun nak buat ceramah atas mimbar ni. Kalau tuan-tuan kata mana boleh Ustaz, ni Tok Imam kita nak baca Ustaz. Kalau begitu tuan-tuan menganggap mimbar ini lagi besar daripada Allah. Syirik tuan-tuan. Saya cabar mana-mana ustaz yang setuju penggunaan kalimah Allah diguna pakai kepada orang Kristian. Buat mari sini, saya tengok. Sebab saya baca dalam satu lidah akhbar, lidah resmi satu akhbar parti, dia sebut apa salahnya Kristian pakai kalimah Allah. Di Indonesia dah lama dah pakai. Di Mesir dah lama dah Kristian pakai kalimah Allah. Tak jadi apa pun, sedangkan Indonesia ada 200 juta orang Islam. Tak jadi apa pun. Subhanallah. Tak jadi apa. Yang gunung berapi setiap hari itu tak jadi apa. Gempa bumi yang berlaku setiap hari di Indon tak jadi apa. Tsunami yang berlaku 4 tahun sekali tak jadi apa. Pengeboman yang berlaku di Indonesia setiap tahun tak jadi apa. Rakyat mereka tinggalkan negara untuk mencari rezeki di bumi orang lain tak jadi apa. Hilang barakahnya. Sebab kitab yang kita baca di ayat 4, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Bila kamu tak jaga kalimah Allah, tak jaga Allah, Allah tak jaga kamu. Akhirnya jadi apa kepada negara Indonesia? Kesan dia apa tuan-tuan? Satu tempat boleh kongsi. Gereja hari Ahad pakai, orang Islam Jumaat pakai, dalam satu tempat yang sama. Kesannya apa? Lydia Kandau kahwin dengan Jamal Mirdad. Seorang Kristian, seorang Islam. Boleh kahwin tak? Boleh pak. Kang mas kannya orang Islam, kang masnya kan Tuhannya Allah. Ya saya juga Tuhannya Allah. Jadi kitanya kan ya satu Tuhan ya kang mas. Kitanya boleh kahwin, Tuhannya kan ya satu. Jadi kenapa dikecoh-kecoh banget? Nah, sudah. Itulah yang berlaku kepada Syahrus Khan dan istrinya di India. Amir Khan dengan istrinya di India. Itulah yang berlaku di India. Saif Ali Khan dengan bekas istrinya. Mereka bukan Islam. Syahrus Khan Islam, istrinya tidak Islam. Sebab apa? Sebab orang Hindu boleh menggunakan kalimah Allah. Tuan-tuan nak tengok cucu tuan-tuan kahwin dengan Kristian tanpa tukar agama, silakan tuan-tuan setuju. Ini isu yang besar, bukan isu kecil. Tapi sayang ahli politik hari ini nampak sudut politik semata-mata. Dia nampak undi dan undi dan undi dan undi. Dia tak nampak yang Allah Ta'ala suruh jaga kalimah Allah. Kalau ada yang memberi alasan bahawa Allah yang bersetuju berdasarkan firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 87. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Depa baca tang situ je. Depa tak sebut ayat di bawah dia. Dan jika kamu bertanya kepada orang kafir, siapa yang menjadikan mereka? Nescaya mereka menjawab Allah. Fa anna yufakun. Depa tak baca. Kalau mereka mengaku Allah yang menciptakan mereka, kenapa mereka berpaling daripada Allah?
Baca lagi ayat 88. Wa qilihi ya rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun. Allah sebut. Maka Nabi pun berkata, katakan kepada mereka, wahai Tuhanku, kaum ini, mereka ini adalah kaum yang tidak mau beriman pada Allah. Apa yang mereka guna kalimah Allah adalah semata-mata untuk tujuan dakwah mereka semata-mata. Mereka bukan untuk tunjuk baik pada kita. Mereka tidak beriman. Ini kata Allah. Saya ustaz yang menyokong penggunaan kalimah Allah diguna pakai orang Kristian, hanya membaca pada ayat 87, tidak membaca ayat pada 88 surah Az-Zukhruf ayat juzuk yang ke-25. Ini yang berlaku. Akhirnya masyarakat jadi keliru. Dan bila masyarakat jadi keliru, ada masyarakat yang setuju. Saya pergi ceramah di kampung-kampung, mereka sebut, ustaz, apa salah ustaz? Tuhan mereka pun Allah juga. Betul Tuhan mereka Allah, tapi mereka kata Tuhan tu ada anak. Mereka kata Tuhan tu ada isteri. Mereka kata Tuhan tu ada cucu cicit. Tuhan tu letih, Tuhan tu tua. Takkan kita nak setuju? Orang kampung tuan-tuan, orang tak mengaji ni, dia tak tahu. Bila Hamai ceramah kata apa salahnya, saya setuju. Sebab tu saya bagi jawapan yang bodoh. Bila mereka tanya saya, itulah jawapan saya. Ini apa? Semua orang tahu. Mimbar. Ini apa? Sejadah Tok Imam. Semua orang tahu. Kalau puak-puak Hindu nak pakai boleh tak? Dia nak pinjam sejadah Tok Imam ni sebab dia ada akad nikah di tokoh Hindu, dua Hindu nak nikah. Boleh tak dia pakai duduk atas sejadah kita? Habis dia pakai, dia pergi balik kat kita. Ni, benda ni boleh tak bagi kat gereja? Dia pada buat ceramah hari Ahad. Hari Ahad dia pada ceramah menyanyi-nyanyi, padri nak duduk sini. Habis petang tu dia hantarlah balik. Boleh. Tuan-tuan mesti bantah. Kalau mimbar tuan-tuan bantah, sejadah tuan-tuan bantah, kenapa kalimah Allah tuan-tuan tak bantah? Nak guna kalimah Allah boleh masuk Islam. Macam tak setuju ya tuan-tuan. Tak setuju kan? Tak setuju sudah. Saya gunakan logik akal. Senang cakap. Saya gunakan dalil Quran satu, saya gunakan akal satu. Tuan-tuan setuju, setuju. Tak setuju sudah. Saya dah kata dah tadi, kalau ada ustaz yang setuju silakan. Mari kita jumpa. Kalau ustaz yang tak setuju dengan apa yang saya cakap, wajib menjaga kalimah Allah. Jangan dipermain-mainkan oleh orang yang bukannya nak beriman pada Allah, sebaliknya ada udang di sebalik batu. Tujuan itu. Kita yang tak ikut-ikut dengan mereka kerana apa? Kita yang ikut mereka sebab nak cari undi dengan mereka. Nak cari undi daripada ahli-ahli parlimen Kristian, daripada Sabah dan Sarawak. Itu saja. Itu tujuan paling utamanya. Kami sokong sebab mereka mengharapkan supaya orang-orang Kristian jadi ahli parlimen, supaya masuk parti mereka dan membuat satu keputusan yang lain sebelum pilihan raya. Ini semua politik tuan-tuan. Semua politik belaka menjadikan umat Islam keliru. Bila kita sokong kalimah Allah dipakai kepada orang Islam, kepada orang bukan Islam, kita sokong, orang Islam akan marah. Bila kita tak sokong, orang Kristian akan marah. Jadi keliru. Sebab salah belaka. Tapi ada manusia yang sanggup bagi orang Islam marah, bagi Allah marah. Janji puak-puak yang jadi di parlimen ni boleh berpaling tada. Ini semua pahaman politik belaka tuan-tuan. Ingat pada Allah. Allah boleh turun macam mana berlaku di Haiti, boleh berlaku pada kita. Berlaku di India, boleh berlaku pada kita. Apa yang berlaku di negara kita, jiran kita, boleh berlaku pada kita. Akibat kita tidak menjaga kalimah Allah. Jangan sebut ini provokasi. Ini kita bila berlaku sesuatu benda, provokasi. Ini bukan provokasi. Kalau dah masuk dalam mahkamah, benda ini benda besar. Bukan setakat Kristian saja yang akan minta penggunaan kalimah Allah. Sebaliknya Hindu, Buddha, Siam akan minta, Sing akan minta. Dan apa kesannya tuan-tuan? Ini soalan yang besar, bukan soalan kecil. Kita hari ini bila sebut macam ni provokasi pihak-pihak tertentu. Ini bukan masalah provokasi. Ini adalah masalah walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, dan ada orang Islam yang terlibat sama dalam benda-benda ini. Di kita umat Islam sampai dah satu masa dia untuk bersatu, menunjukkan kesatuan umat Islam untuk jaga kalimah Allah. Semalam satu orang besar polis tanya pada saya. Dia kata, "Ustaz, apa sebenarnya ni Ustaz?" Saya jawab senang. Ini adalah ujian daripada Allah. Nak tengok umat Islam bersatu ataupun tidak. Kalau dalam bab kalimah Allah pun tak bersatu, halailah Tuhan turun bala pada kita. Pakat rasalah tuan-tuan seorang sikit. Rasalah apa yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita.
akibat tak mempertahankan kalimah Allah daripada diinjak, daripada dikotorkan dengan najis-najis orang yang berpahaman-pahaman sesat ini. Baik, kemudian menjadi khalifah Rasulullah itu ada berapa jalan? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Muslim, bahawasanya muslimin telah ijma' mereka itu atas bahawasanya khalifah itu apabila hadir akan dia oleh pendahuluan mati. Mana-mana orang yang menjadi khalifah dan merasai pendahuluan mati. Apa dia pendahuluan mati? Sakit. Itu pendahuluan mati. Kena tikam. Itu pendahuluan mati. Tua. Itu pendahuluan mati. Uzur. Tak larat. Tak larat. Itu pendahuluan mati. Macam saya hari ni tak sihat, tak larat. Ni pendahuluan mati ke mak? Ya, semalam driver saya pergi beli lauk. Sotong dengan daging. Saya pun makan tengah hari. Balik orang rumah saya petang 6.30 dia pula makan. Dia kata makan ke lauk daging ni? Makan lah. Ini kambing kata dia. Bila sebut patutlah dada saya sakit. Ya, saya ni pernah kena santau 3 kali tuan-tuan. Pantang paling besar ialah makan kambing. Bila makan je macam kena tarah dengan pisau. Pedih dada. Ya, tak sihat. Itu nama dia pendahuluan mati. Jadi saya minta maaf saya aku kena mati lepas ni. Pendahuluan mati. Dan sebelum matinya harus baginya menjadi khalifah. Rasa-rasa tak lama kena santau balik. Ceramah pun makin garang. Santau lah tuan-tuan. Saya cakap setuju-setuju, tak setuju sudah. Dia nak santau pun santau lah. Santau lah. Dan menjadi khalifah gantinya kemudian daripada matinya. Jadi sebelum matinya harus bagi dia melantik seseorang menjadi khalifah. Kalau dia dah sakit dah tak larat lah, maka dia boleh bubuh siap-siap. Kalau aku mati, kamu lantik dia menjadi aku. Dan harus juga baginya tidak menjadikan khalifah ganti. Boleh juga kalau dia tidak melantik orang lain sebagai gantinya. Sebab Nabi Muhammad sendiri tidak menjadikan penggantinya. Maka sesungguhnya menurut akan Nabi SAW, dan jika menjadikan khalifah pengganti, maka dia mengikut perbuatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kedua-duanya adalah betul. Kedua-duanya adalah betul. Lantik pemimpin ganti pun boleh, tak melantik pemimpin untuk mengganti pun boleh juga. Dan telah ijma' muslimin atas tersimpul menjadi khalifah dengan dijadikan khalifah oleh khalifah yang mati. Maka ulama-ulama, ijma' ulama mengatakan bahawa boleh seseorang yang menjadi khalifah sebelum dia mati dilantik penggantinya. Dan orang yang menerima tawaran ataupun menerima amanah tersebut hendaklah melaksanakan amanah yang telah diberi. Dan telah ijma' mereka itu juga atas tersimpul menjadi khalifah dengan akad orang-orang besar dan orang-orang yang berkekuasaan bagi satu orang mana-mana apabila tiada dijadikan khalifah oleh khalifah yang kembali ke rahmatullah. Okey Ustaz, bagaimana khalifah tu mati mengejut? Tak sempat, tak sangka Ustaz dia nak mati pula dah. Sakit pun tidak, demam pun tidak, makan kambing pun tidak Ustaz. Macam mana cerita Ustaz? Maka di situ dia kata ada pula kumpulan-kumpulan yang terdiri daripada orang-orang besar dan yang berkekuasaan. Kita panggil sebagai, kalau raja-raja dipanggil sebagai majlis kerajaan. Raja tu mangkat. Macam negara kita ni, raja tu mangkat mengejut. Tengah tidur mati. Tak diberikan dia pemangku raja pun tak ada, raja muda pun tak ada, semua pun tak ada. Dia seorang semata-mata raja. Maka dibuatlah, dipanggillah majlis ahli, majlis rajanya. Buat mesyuarat siapa yang lantik. Maka keputusannya daripada mesyuarat itu dipersilakan. Ataupun jika dia dah bubuh dah, dinamakan pemangku raja ataupun raja muda, maka bila dia dah tak ada, raja muda atau pemangku itulah yang akan menjadi rajanya pun boleh juga. Dan ijma' mereka itu harus menjadikan khalifah dengan jalan musyawarah antara satu jemaah, sebagaimana perbuatan Sayyidina Umar dengan 6 sahabat Nabi, dipanggil sebagai esko kerajaan Madinah.
Masa tu Sayyidina Umar ngering. Bila dia gering, dia panggil 6 orang. 6 orang ahli mesyuarat kerajaan Madinah. Di antaranya ialah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Maka dibuat antara kamu 6 orang, kamu sokong siapa? Kalau aku ni mati, kamu sokong siapa? Maka mereka mengatakan Uthman lah yang layak. Maka apabila diperbuat demikian, setujulah 6 orang. Dan seorang Sayyidina Umar tadi, kalau aku mati, Uthman ibnu Affan menjadi khalifah. Pun diperbolehkan juga di dalam syarak. Kata Qastalani, bermula menjadi khalifah itu dengan dijadikan oleh imam akan siapa yang ditentukan di dalam masa hayatnya, dan disyaratkan qabul di dalam hayatnya supaya menjadi khalifah kemudian daripada matinya. Yang pertama kata dia, orang yang menjadi khalifah boleh menamakan penggantinya sebelum dia mati. Dan apabila dia mati, pelaksanaan perlantikan tadi hendaklah diperbuat. Yang kedua, dan sah menjadi khalifah itu dengan diambil perintah yang mengalahkan dan melebihi atas imam. Dan jikalau adalah yang mengambil memerintah itu bukan ahlinya sekalipun, seperti budak-budak atau perempuan, seperti dipaksanya orang-orang dengan kekuasaan dan tenteranya, sebab pun sah itu supaya tiada berjadi bertaburan persatuan muslimin. Yang kedua kata dia, apabila berlaku rompakan atau berlaku rampasan kuasa. Apabila berlaku rampasan kuasa, raja tak sempat nak buat apa-apa. Dah dirampas kuasa pula. Bila dirampasnya kuasa, seorang diangkat menjadi khalifah atau menjadi raja. Maka rakyat kena taatlah pada raja yang membuat rampasan kuasa tadi. Sebab nak menjaga orang Islam lain supaya jangan bergaduh. Walaupun berlaku rampasan, lantik dia secara rampasan, pom naik dia sebagai raja, sebagai pemimpin. Maka kata dia sah perlantikan itu. Sebab pun sah itu supaya tiada menjadi bertaburan persatuan muslimin, supaya orang Islam tidak bergaduh. Ni jawapan dia tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah. Yang mana cepat faham, dia faham lama lah. Yang mana lambat faham, ada kena-mengena dengan hidup dengan mati. Dua-dua hidup lagi. Dan seorang tu baru aksiden je. Boleh faham rampasan kuasa? Faham ni? Sah hukumnya. Sebab menjaga masalah orang ramai itu sah. Bukan saya kata. Ini yang kata Qastalani. Sila rujuk 270 kitab Al-Irsyad Al-Asari. Saya tak setuju dengan saya pula. Payah mengajar orang ni tuan-tuan. Kalau kita mengajar bersandar politik, payah. Tapi kalau kita bersandar mengajar kitab, bersandar pada kitab, dapat jawapan. Jalan lantak. Tapi hari ni orang belajar dan orang mengaji kerana politik. Dia nak mengaji untuk memenuhi selera politik. Kita bukan memenuhi selera polisi, kita memenuhi selera hukum. Walaupun yang dilantikkan itu budak-budak pun. Budak-budak dilantik. Atau perempuan yang dilantiknya. Bila buat rampasan kuasa, dia bubuh budak. Okey, raja kita ni, budak kemetok ni. Taatlah dengan budak tu. Atau bila lantiknya perempuan, nama dia Begum. Begum Bar ke Khalidah apa nama. Duk dia cekok orang tu. Rambut tu dia suruh. Nampak? Taatlah pada dia. Sebab menjaga maslahah orang ramai ni supaya jangan lagi bergaduh. Duk dia. Boleh faham ya? Ini sebab berlaku rampasan kuasa atau lepas. Jadi kita tu tak puas hati sampai sekarang ni. Kalau balik pada kitab, lama dah puas hati. Sudahlah, buat kerja masing-masing. Aku pun pegang ni parlimen. Dun pun aku pegang, baik aku jaga dua-dua ni. Duduk sibuk, duduk bubar. Dun tertinggal, parlimen pun terlepas. Tinggalkan kawasan, tak jaga hamba rakyat. Dahlah, bagilah mereka perintah. Biarlah aku buat kerja aku. Nanti pilihan raya akan datang, lawan lain. Senang tak? Senang salah tuan-tuan. Bayaran buat kerja pun dapat, bayaran projek pun dapat. Bila duk lawan projek, kantoi bayaran tak dapat, payment tak dapat, yang susah hamba rakyat. Balik kepada Islam. Bila balik kepada Islam, sah dan selesai. Tak payah nak bawa dah. Ini mahkamah ni, pergi bawa mahkamah sana, bawa mahkamah sana. Ya, kita ni jadi apa?
Kalaulah semua orang kembali kepada Islam macam yang kita sebut dalam ceramah-ceramah, selalu kita sebut fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kamu ada masalah, rujuk pada Allah, rujuk pada Rasul. Inilah jawapan dia. Jangan sekadar bercakap, perbuatan tak buat. Cakap rujuklah Quran, rujuklah Rasul, tapi bila berlaku pada diri kita, kita tak rujuk pada Allah dan Rasul. Akhirnya suasana tegang akan berlaku. Tegang dan tegang dan tegang. Nak buat kerja tak boleh, kenaikan pangkat tak boleh, pembayaran tak boleh, projek tak boleh, apa pun tak boleh. Dan akhirnya bergaduh sesama orang Islam. Kalaulah kita berujuk kepada kitab, rujuk kepada agama, dapatlah jawapan. Lantaklah puan, ambil lah aku nak buat kerja aku. Selesai masalah. Nanti pilihan raya datang lagi, bukan bagi-bagi ni terus bagi dah. Lepas ni lawan balik. Bukannya lama pun lagi berapa tahun. Tidak lena, tidak jaga. Tahun depan pilihan raya, buat lawan balik. Senangnya hidup Islam, tuan-tuan. Yang pentingnya apa? Yang penting kita jaga hamba rakyat yang ramai-ramai ni, yang nak pembelaan dan sebagainya. Baik, tapi sayang, bila saya cakap macam ni, orang akan kata, dia belah sana, dia belah mereka. Ini bukan masalah belah mereka, ini masalah belah kitab, belah hadis. Tak, aku perhati pada bulan lepas lagi lah, dia duduk sokong raja tu ya. Saya baca kitab, saya ada sandaran. Tak, bulan lepas ni tengok daulat tuanku, dia tiba semacam. Saya ada sandaran, saya ada kitab, ada hadis sahih yang membicarakannya. Itu jawapan. Umat Islam tak lari pada dua, Quran dan hadis. Tak lari pada dua, Quran dan hadis. Ambil. Sebab tu saya katakan tadi, tuan-tuan bila masuk dalam pengajian ini, hak politik-politik tu buka sat dulu. Jangan datang ni dengan politik terkatuk. Buka dulu politik tu. Kita betul-betul nak tadah ilmu, kita betul-betul nak mengaji. Kita nak buat satu conclusion, nak dapatkan satu jawapan, kesimpulan apa yang kita tak faham. Itulah agama. Agama memberikan satu jawapan. Apa yang duk dalam benak otak kita ni? Nak beri jawapan apa benda yang merekam dalam dada ni, yang tak puas hati ni apa benda? Jawapannya ada dalam agama. Tapi kalau tuan-tuan nak jawab jawapan itu bersanakan politik, tuan-tuan takkan puas hati. Tuan-tuan nak membuat jawapan tuan-tuan berselera dengan nafsu politik tuan-tuan, tuan-tuan takkan puas hati. Tapi kalau kita balik kepada agama, jiwa tuan-tuan tenang, politik tuan-tuan tenang, jiwa kan tenang. Sebab itulah agama itu nasihat. Ad-dinun nasihat. Dia akan menjadikan penasihat kepada kita. Tapi kalau politik tuan-tuan pegang letak lebih atas daripada agama, seperti yang saya sebutkan tadi, konsep penggunaan kalimah Allah itu, tuan-tuan takkan tenang. Kalau tuan-tuan setuju lepas ni, tuan-tuan tengok kalimah Allah di gereja, tuan-tuan akan nampak rantai salib sudah bertukar kepada kalimah Allah, dan kalimah itu dibawa masuk dalam jamban. Tuan-tuan setuju tak? Mereka akan buat tattoo Allah, Allah. Bangga naik bas, tunjuk kita Allah. Tuan-tuan nak ke macam itu? Politik kalau bersetuju, jiwa takkan tenang. Tapi kalau agama kita gunakan untuk sebagai jawapan, dia akan mendatangkan ketenangan pada kita. Ini adalah cabaran kepada kita, nak mengajak kita supaya kita bersatu. Kalaulah kalimah Allah pun nak dikongsi juga, saya tak tahulah apa nak jadi pada kita. Jawatan sudahlah berkongsi, tanah pun dah dikongsi, semua benda dah kongsi sekarang. Kalau Allah pun kita nak kongsi juga, halailah tuan-tuan, Tuhan turun bala pada kita. Selamatlah menghadapi bala daripada Allah. Saya rasa, tuan-tuan pun rasa, semua akan rasa. Sebab kita tak mampu sebenarnya nak jaga kalimah Allah, hanya kerana keberuntungan politik yang kita nak dapat daripada kebenaran atau persetujuan kita itu. Ini sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Baik, yang terakhir, jadikan ada khalifah itu wajib ke atas orang Islam? Ustaz, kalau macam je sultan ke, raja ke, Perdana Menteri, kalau tak ada, tak apa Ustaz. Biar kita tu duduk perintah sama-sama, duduk bergaduh Ustaz, pakat berebut nak jadi sultan. Ya, sultan duduk sakit, hak kawan ni nak jadi, hak kawan dia duduk ni. Kalau tak ada sultan terus boleh Ustaz? Ataupun terus ada Perdana Menteri Ustaz, menteri besar ke apa-apa, boleh Ustaz? Ini jawapannya. Saya takkan bagi jawapan.
Sebab saya bukan berhak bagi jawapan. Agama lah bagi jawapan. Janganlah bagi jawapan bersandarkan pandangan saya. Banyak orang bila disoal, apa pandangan ustaz bersandarkan? Saya berpendapat bahawa, itu saya tak setuju. Siapa hak kamu nak mengeluarkan pendapat? Kita mesti bagi jawapan mengikut hukum kita, bersandarkan kepada hukum kita. Sebab tu tadi petang saya tengok dalam Al-Kuliah TV3, ustaz pengacara tu tanya pada ustaz yang menjawab soalan tu, ya ustaz, adakah manusia ni boleh dinilai daripada tarikh dia lahir, bulan dia lahir? Kalau bulan Januari dia ni pemarah, bulan Februari dia ni seorang yang ni, bolehkah manusia dinilai tu? Ustaz yang menjawab tadi dia kata apa? Bagi saya tak setujulah. Betul jawapan dia tapi kurang tepat. Kalau saya jadi penjawab soalan tadi, pengkuliah tadi, haram saya kata. Sebab Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya'lamu ma fil arham, yang mengetahui benda di dalam rahim, yang mengetahui benda itu hanya Allah. Manusia tidak boleh meramal, manusia boleh tidak boleh tahu. Saya takkan jawab bagi saya benda ini semuanya tak betul lah. Jangan jawab bagi saya. Kamu siapa nak bagi jawapan? Sebut saja haram. Bersanakan kepada ayat sekian, hukum sekian, haram. Manusia tidak boleh dinilai bulan berapa dia lahir, tidak boleh dinilai tik lalat dia belah mana. Ini semua pembohong belaka. Sebab ada pakar motivasi yang duk sebut dalam kuliah-kuliah. Kita ni bila sebut pakar, memang pakar. Memang kalau bulan Januari tu memang dia akan jadi seorang yang pemarah, yang sifat lahir bulan Februari, bulan Januari ni. Hang tahu mana? Ada yang kata bila bulan November dia memang sifat dia seorang yang pemarah, yang suka memberontak. Ini yang November ni, tuan-tuan ya kata dia. Membohong je tuan. Saya ni bulan November lahir, tak ada apa-apa, tak ada memberontak tuan. Elok je, relax, lamber rock je. Tak ada saya nak marah-marah pun. Malam ni saya marah sikit pasal orang tak sayang kalimah Allah. Yang tu saya marah. Kalau setakat kasut saya hilang, lantak lah, saya tak marah pun. Yang kita kena marah ialah kalau melibatkan agama kita orang main-main. Yang tu kita kena marah. Kalau setakat kasut ni orang ambil baju, orang ambil lantak lah, tentang marah. Buat apa? Kasut boleh dicari, baju hilang boleh diganti, kereta hilang boleh diganti. Kalau kalimah Allah pun hilang, hilanglah Allah daripada kita, hilanglah pemeliharaan Allah daripada kita. Yang tu kita tegas. Dia tuan-tuan jangan duk percaya satu pakar motivasi selalu dah sebut rahsia tai lalat anda. Hantarkan SMS di 3993 untuk mengetahui rahsia tai lalat anda. Ini pembohong belaka tuan-tuan. Ada toliah ke dia ni? Kamu datuk ke, kamu doktor ke, jangan sebut perangai orang. Jangan dia sebut hidung mancung macam ini, mata macam ini, telinga macam ini. Mana ada manusia ada sifat? Sifat-sifat itu adalah yang boleh berubah. Manusia ni boleh berubah. Tadi saya sebutkan tadi tentang Amru al-As dengan Khalid ibn Walid. Saya terlupa tadi. Balik sikit tentang Amru al-As yang masuk Islam tadi. Bila dia tengok Nabi Muhammad balik ke Mekah, tidak dibunuhnya orang-orang di Mekah, Khalid dengan Amru kata, lain kita sangka lain Muhammad buat. Tak ada pun dia bunuh orang kita. Kalau begitu baik kita masuk Islam. Maka mereka berdua ni masuk Islam. Khalid masuk Islam, Amru masuk Islam. Bila masuk tuan-tuan, Nabi lantik Khalid jadi jeneral. Lantik Khalid ibn Walid jadi jeneral perang. Satu lagi Amru yang baru masuk Islam, Nabi Muhammad jumpa dia peluk. Sihat Amru, sihat Amru. Asal jumpa peluk, asal peluk jumpa. Pegang tangan Amru. Dia baru masuk Islam. Dipegangnya tangan Amru berjalan, kadang-kadang dipanggilnya Amru mai makan. Amru ni rasa apa? Nabi Muhammad ni tak buat kat orang lain macam ni, buat kat aku, mesti dia sayang kat aku. Nabi punya baik tuan-tuan layan orang. Layan, Amru, mari apa belakang ni, mari makan. Sampai Amru ni rasa seronok sangat-sangat. Maka dia pun datang jumpa Rasulullah. Seorang-seorang menjumpa Rasulullah, nak tanya sikit Rasulullah. Dalam banyak-banyak orang ni, Rasulullah sayang siapa?
Kata Rasulullah, dalam banyak-banyak sahabat aku yang aku paling sayang ialah Abu Bakar As-Siddiq. Selepas itu Umar. Selepas itu murmurai. Selepas itu iklan Petronas tu. Bila dah 10 orang tak ada nama dia pun. Tak ada pun nama dia. Dia perasan dia wujud dalam 10 orang yang Nabi sayang. Bila Nabi sebut, siapa yang paling kamu sayang ya Rasulullah? Abu Bakar. Lepas itu Umar. Lepas itu tak ada nama dia. Lala Amr kata, aku tak nak suai, nama aku tak ada. Tuan-tuan faham apa daripada kisah ni? Kisah ni tuan-tuan, walaupun orang tu kita tak sayang, kita tak letakkan dalam 10 orang yang paling sayang, tapi layanan dia, layanan Rasulullah, cara layanan Rasulullah macam orang itu adalah orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Bayangkan tuan-tuan, kita sekarang kalau tak berkenal dengan seorang, kalau dia tu tak termasuk dalam buk kita, tak masuk buk ustaz, tuan-tuan layan dia macam mana? Rasulullah, dia sayang semua sahabat, tapi yang paling dia sayang Abu Bakar. Sebab tu saya katakan tadi, perlantikan Sayyidina Abu Bakar itu ada isyaratnya. Hadis itulah. Siapa yang kamu paling sayang Rasulullah? Abu Bakar. Walaupun tak disebutnya Abu Bakar sebagai khalifah, tapi sahabat-sahabat dah boleh faham. Kalau mati Rasulullah, Abu Bakar lah ganti dia. Yang kedua saya nak sebutkan kisah Amru tadi. Sebab apa? Sebab kita ni tuan-tuan, tunjuklah kemesraan, kasih sayang pada orang. Macam Rasulullah kasih, pegang tangan orang, panggil mai dekat. Yang Amru ni perasan, aku ni paling Nabi sayang kot. Dah, walaupun Nabi tak letakkan dia pada 10 sahabat yang paling Nabi sayang, tapi Nabi layan macam orang yang Nabi sayang. Nombor 1 punya sayang. Kita hari ni tuan-tuan, sayang kita macam mana? Tambah kalau kita buat kenduri ke, doa selamat ke, hari jadi ke, masuk rumah baru ke, yang kita raih siapa? Yang kita raih orang yang besar-besar, yang kita sayang, yang kita hormat, yang kita harapkan perniagaan wang daripada dia. Orang kampung biasa, Maman, duduk tu, hamba diri Maman, saya nak nyembang dengan kawan Maman. Itu bukan akhlak yang baik. Ini tokoh korporat, itu Pak Man, datang naik motor Honda 70 je. Tuan, bentar ya, saya jumpa Pak Man sekejap. Peluk Pak Man. Pak Man mau sampai ke? Baru sampai. Pak Man, ambillah lauk sendiri Pak Man. Buatlah macam rumah sendiri. Makanlah Pak Man. Sila jangan malu-malu Pak Man dia. Apa-apa saya ada sana. Barulah Pak Man dia rasa seronok. Ini tidak. Bangun daripada kursi pun tidak. Salah, Pak Man, ambil. Ada haid sikit. Ya. Ini tak betul. Serupalah dengan handphone. Kita sedang bercakap dengan dia. Berdepan. Kenapa dia perlu bercakap dengan orang lain guna handphone? Kenapa perlu SMS dengan orang lain? Apa guna kita? Sepatutnya bila kita dah berhadapan dengan orang, handphone letak di sebelah, SMS tutup, nyembang dengan dia, berikan layanan pada dia. Kalau kita layan orang macam tu tuan-tuan, orang ni akan ingat kepada kita sampai bila-bila. Inilah yang tuan-tuan kena belajar di dalam surah Al-Hujurat, juzuk yang ke-26. Bagaimana sistem komunikasi, bagaimana sistem bersosial yang diajar oleh Islam. Tapi masalah ni, kita hanya baca surah Al-Hujurat, tapi kita tak nak ambil apa sebab Allah Ta'ala turunkan benda itu. Cuba tuan-tuan tengok ni, yang baca khutbah. Teks khutbah sama. 2 orang baca khutbah. 1 tidur, 1 jemaah tidur. Ada yang tengok awal larat pun ada. Bila dia baca khutbah, makmum nak baca tu, innama ya'muru. Dia bukan tengok tu imam. Ada yang duk tengok kapet, ada yang duk main SMS. Kenapa? Cara tu imam baca khutbah. Kenapa tu imam lagi satu bila berkhutbah, semua orang terpegun. Nganga. Sedar-sedar barakallah. Dah habis gitu dia. Itu cara bercakap, cara komunikasi. Tuan-tuan balik ke rumah, anak-anak buat ada. Semua tengok TV, relax. Seorang pun tak bangun. Isteri pun tak bangun, duduk diam. Suami balik, tak bangun. Maknanya tuan-tuan ni salah komunikasi. Cuba tengok bapa orang lain. Bila balik, anak-anak terbit. Anak terbit, cucu keluar, isteri buat abang. Semuanya berkaitan dengan cara berkomunikasi. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.